Mat Kilau didakwa 3 kali meninggal dunia. Anak kelahiran Pahang sudah tidak asing lagi dengan mendengar nama seorang insan yang digelar sebagai Mat Kilau. Namun, baru-baru ini nama Mat Kilau telah diperkatakan semula setelah salah seorang pengarah Malaysia iaitu Samsul Yusof mengeluarkan kenyataan bahawa filemnya yang dinantikan oleh masyarakat Malaysia kini iaitu Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan sedang ditayangkan setelah lama ditundakan sejak 2018 yang lalu. Mat Kilau atau nama penuhnya Mat Kilau bin Imam Rasu dikenali sebagai seorang pahlawan Melayu yang bermati-matian berjuang demi menentang penjajah British di Pahang. Dengan mengikut jejak bapa beliau yang turut dikenali ramai iaitu Imam Rasu, iaitu Tok Gajah yang sudah terukir namanya dalam buku sejarah yang pasti tidak akan dialpahkan daripada segenap lapisan masyarakat, khususnya di Malaysia. Zaman kian berlalu dalam mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang ini. Anak-anak generasi kini mungkin semakin lama semakin mengendahkan jasa dan pengorbanan pejuang-pejuang tanah air di Malaysia. Lantaran itu sewajarnya seharuslah kita mengetahui bagi mengelakkan dari ceteknya pengetahuan mengenai negara sendiri atas faktor kurang menghayati dan meminati sejarah tempat tanah tumpah darah benda kita ini. Peribadi Mat Kilau pastinya berlegar-legar dalam pusat ingatan kita semua mengenai bagaimana Mat Kilau mendapat namanya itu. Menerusi temu bual bersama cucunya Muhammad Alham Madi Abu Bakar, gelaran Mat Kilau ini adalah disebabkan perwatakan beliau seperti seorang yang baik dan mempunyai bakat. Maka orang kampung mula menggelarnya sebagai Kilau. Bapanya Tok Gajah bukanlah sebarang orang kerana beliau merupakan seorang imam perang Andera Gajah Pahang setara dengan orang besar berempat dan orang besar berlapan bergajah tunggal, serta merupakan penasihat utama Sultan Ahmad Muazzam Shah, Sultan Pahang dalam segala hal yang berkaitan dengan Hulu Pahang. Dikatakan bahawa kelahiran Mat Kilau ini pernah menjadi bualan orang ramai kerana ada yang mengatakan beliau dilahirkan pada sekitar tahun 1865 hingga 1866. Namun demikian, sering juga dikaitkan beliau dianggap lahir pada tahun 1847. Mat Kilau dipercayai dilahirkan di kampung Masjid Pulau Tawar di Rantut Pahang, yang mana beliau ini sebenarnya merupakan anak sulung kepada isteri ketiga Tok Gajah iaitu Teh Mahda binti Tok Kaut. Dengan itu, pastinya bagi mereka yang lahir di Rantut, sewajarnya turut merasai bangga kerana tanah kelahiran mereka adalah tempat di mana lahirnya seorang pejuang tanah air di Malaysia. Hasil perkahwinan Mat Kilau bersama Yang Cik binti Imam Daud yang merupakan dari kampung Kedondong telah dikurniakan dengan 3 orang anak. Pada era zaman kanak-kanak Mat Kilau, beliau telah dipelihara seperti kanak-kanak yang biasa di mana dibesarkan di kampung sahaja. Tamsilnya didedahkan dengan mengajar Al-Quran, belajar berzanji serta berdikir maulud. Sejurus daripada itu, barulah Mat Kilau belajar berdikir Rabbana sebagai seorang pendikir yang terkenal di Pulau Tawar, di Rantut Pahang pada detik itu. Tinggi ilmu kebatinan boleh hilangkan diri. Secara dasarnya, Mat Kilau turut terkenal dengan kehebatan beliau dalam ilmu yang dipelajari, terutamanya dengan ilmu kebatinannya itu. Ironinya, sememangnya Mat Kilau mempelajari silat sebagaimana sahabatnya yang lain, tetapi beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata misalnya keris, tombak dan parang. Tidak dapat disangsikan lagi Mat Kilau juga dikatakan pernah mempelajari ilmu kepahlawanan yang sangat mengagumkan, iaitu beliau boleh menghilangkan dirinya. Ilmu ini difahami banyak dituntut daripada ayahnya sendiri, Tok Gajah. Manakala ilmu kebatinan secara agama dan kerohanian pula dipelajari daripada Haji Osman yang turut dikenali juga sebagai Haji Muntuk. Sebelum Haji Osman berpindah ke Pekan sebagai mufti negeri Pahang yang pertama, Mat Kilau mempelajari banyak ilmu dengannya. Sebagai seorang pejuang dan juga pahlawan anak Melayu jati, Mat Kilau banyak mengamalkan amalan-amalan seperti mentera, jampi serapa, doa dan isim bagi mempertahankan diri sendiri dan terutama sekali sudah semestinya demi menewaskan musuh. Adakah Mat Kilau melarikan diri? Sikap Mat Kilau yang dikatakan berpandangan jauh ke hadapan ini mempunyai pemikiran yang matang, menjadikan beliau seorang pemuda yang sangat disegani orang kerana beliau gemar dalam bergaul dengan setiap lapisan masyarakat. Kepribadiannya ini merupakan salah satu faktor yang membuatkan beliau menjadi seorang yang luas pandangan
dan mendapat kepercayaan penuh daripada masyarakat. Walkin begitu pada tahun sekitar 1890, dipahami telah berlakunya pemberontakan menyebabkan rakyat Pahang memarahi dengan tindakan pihak British itu kerana mengambil alih tugas pemukul sungai dan hasil daripada pembesar negeri yang dilantik. Antara yang menerima akibat daripada campur tangan pentadbiran British di Pahang adalah pembesar negeri iaitu Tok Gajah dan Datuk Bahaman. Bahang nyalaan tidak terkilau, terasa di jiwa Mat Kilau bersama-sama Datuk Bahaman dan Tok Janggut. Mereka mula bersekutu berganding bahu memulakan pemberontakan ke atas pihak British. Tetapi sayup dan pilu menghambat perasaan mereka apabila pihak pemberontak sesungguhnya tidak mendapat sokongan daripada Sultan terhadap pergerakan penentangan British pada saat itu. Dikatakan Sultan hanya mementingkan darjat dan jalinan persahabatan dengan pihak British sehingga sanggup mengkhianati bangsa dan rakyatnya sendiri bagi mematakan pemberontakan di Semantan. Pada Oktober 1888 semasa Tok Gajah berada di Pekan, Hugh Clifford iaitu seorang pentadbir penjajah British telah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan Mat Kilau. Terlalu ramai pengikut Mat Kilau yang sanggup menghidup semati bersama Mat Kilau seperti yang diketahui Pawang Nong, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Alip, Awang dan Mat Tahir. Di saat British menyerang Jeram Ampai, Kuala Tembiling dan Lubuk Terua, Mat Kilau dan sahabatnya berjaya merampas dalam masa 15 hari saja dan ini menimbulkan ketidakpuasan hati kepada pihak British. Lantaran itu, Mat Kilau dan sahabat-sahabatnya yang lain terpaksa berundur. Dalam pada mereka berundur dikatakan bahawa mereka berjaya membunuh E.A. Wise selaku pemangku penguasa Ulu Pahang. Oleh disebabkan itu, Mat Kilau bersembunyi di kampung Penar Petani dan memulakan kehidupannya sebagai pelarian dengan menggantikan namanya sebagai Mat Siam. Dalam meneruskan sisa-sisa hidupnya, Hugh Clifford meminta Raja Siam mengarahkan Sultan Kelantan iaitu Sultan Mansur untuk menyerahkan Mat Kilau sama ada dalam keadaan hidup ataupun mati kepadanya. 3 kali Mat Kilau meninggal dunia. Adakah itu benar? Di samping mengetahui bahawa Mat Kilau ini terkenal dengan ilmu dan semangat kepahlawanannya itu, ramai yang tidak mengetahui bahawa Mat Kilau juga pernah didakwa meninggal dunia sebanyak 3 kali. Dengan kuasa Tuhan, Mat Kilau mampu menjalani kehidupannya meskipun pahit mahu melandanya selagi hayat di kantong badan. Pada saat Mat Kilau dikabarkan terpaksa berundur, pihak British menjangka bahawa Mat Kilau telah meninggal dunia. Perkabaran ini dikukuhkan lagi apabila ada kenyataan bahawa Mat Kilau mati tersiar dalam akhbar-akhbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura. The Free Press menerangkan bahawa Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan dan akibatnya dia telah cedera di muka dan di kepalanya. Luka-luka itu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan ke hilir Kota Baru disebabkan kehilangan banyak darah. Inilah berita yang pertama dikabarkan oleh orang ramai mengenai kematian Mat Kilau. Tetapi sebenarnya Mat Kilau berjaya diselamatkan oleh beberapa orang sahabatnya iaitu Mustafa bin Awang, Mat Jusur Rimau, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim, Mat Kelantan dan beberapa orang lain. Sudah menjadi lumrah kehidupan manusia. Pastinya rahsia yang disimpan bakal terbongkar. Tidak menjadi satu kekecewaan jika dalam kehidupan seseorang itu bakal munculnya duri dalam daging. Tanpa disangka salah seorang anak muridnya memberitahu bahawa Mat Kilau masih lagi hidup. Satu-satunya cara untuk membunuhnya ialah dengan peluru yang disalut emas sahaja. Maka tersebarlah berita mengenai Mat Kilau masih lagi hidup kepada Sultan Mansur. Lalu, Sultan Mansur mengarahkan Haji Abdullah untuk menangkap Mat Kilau. Sungguh pun begitu, sesuatu yang sangat tidak dijangka apabila Haji Abdullah daripada mempunyai niat menangkap Mat Kilau bertukar kepada menjadi sahabat sebaik saja dia kagum melihat kehandalan Mat Kilau dalam mampu menghilangkan dirinya atau arti kata lain menggaibkan dirinya di depan mata Haji Abdullah. Mat Kilau berkata bahawa syarat jika mahu menangkapnya terdapat 2 cara. Membalutnya dengan kain kuning. Ketika mengemumikannya, mestilah diiringi dengan Datuk Bahaman, Tok Gajah dan anak-anak muridnya sahaja. Jika orang lain mahu melihatnya, mereka mestilah melihat dari jauh sahaja. Meskipun hal ini hanya orang tertentu sahaja yang mengetahui, tetapi perkara itu juga telah dibocorkan. Dugaan demi dugaan yang harus Mat Kilau tempuhi ini terlalu berduka cita sehingga menyentak jiwa dan perasaan. Akhirnya Mat Kilau berjaya ditembak sehingga tembus kulitnya dan rebahlah seorang insan mulia di tanah air Malaysia. Inilah perkabaran kedua mengenai kematian Mat Kilau yang telah diuar-uarkan oleh orang ramai. Namun, bukanlah semudah itu yang orang ramai sangka untuk menumpaskan Mat Kilau ini kerana pada saat pengemumiannya, Mat Kilau itu dia akhirnya terjaga. Ini sekaligus membuatkan Sultan Mansur teruja melihat kehebatan Mat Kilau ini. Bagi memuaskan hasrat raja,
Chulalongkorn. Mayat Mat Kilau ditanamkan juga, akan tetapi sebaliknya mereka menggantikan mayat Mat Kilau dengan batang pokok pisang. Selepas peristiwa itu, Mat Kilau memulakan kehidupannya dengan berpindah randa serta memegang nama sebagai Muhammad bin Ibrahim dengan gelaran Mat Siam dan bukan lagi Mat Kilau. Selain Mat Siam, Mat Kilau juga pernah memakai nama-nama lain seperti Mat Dahan, Mat Dadu, Mat Tio dan Mat Din. Ada juga yang mengatakan bahawa beliau terpaksa melakukan sedemikian kerana beberapa pejuang tanah air kita ini seumpamanya Mat Kilau, Dato' Bahaman, Mat Lela melakukan sumpah bahadur yang bertujuan untuk menyorokkan identiti sebenar mereka kerana diburu pihak British. Begitulah kisah 3 kali Mat Kilau dikatakan meninggal dunia. Kemunculan semula Mat Kilau. Pada 26 Disember 1969, sesuatu yang telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia apabila kemunculan semula Mat Kilau dengan pengakuan sumpahnya bahawa beliau adalah Mat Kilau, anak Tok Gajah atau Imam Rasu ketika di Masjid Pulau Tawar, Jalan Tut Pahang. Berita yang sangat tergempar ini amat mengejutkan orang ramai kerana seperti yang diketahui bahawa Mat Kilau telah diisytiharkan mati sebelum ini. Beliau bersama-sama para pengikutnya telah beberapa kali berperang dengan tentera Inggeris dan tentera Siam di sekitar negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Sekitar tahun 1895, Mat Kilau dilaporkan hilang dan didakwa telah terbunuh di sempadan Kelantan, Siam, dalam laporan pemangku residen British di Pahang. Pada awal bulan Januari 1970, berikutan dengan isu tersebut, Kerajaan Pahang telah membentuk jawatan kuasa menyiasat munculnya Mat Kilau yang dianggotai oleh 6 orang anggota jawatan kuasa dan diketuai oleh Datuk Abdul Aziz Ahmad atas perkenan Kebawah-Duli Sultan Pahang ketika itu. Apa yang lebih menyukarkannya ialah apabila beberapa hari selepas mesyuarat pertama jawatan kuasa tersebut tahap kesihatan Mat Kilau dikatakan secara tiba-tiba merosot apabila menyebabkan beliau tidak boleh bercakap dengan cara yang boleh difahami orang dan pergerakannya juga menjadi terbatas. Dikatakan perkara tersebut berlaku kerana Mat Kilau telah melanggar sumpah bahadur yang dibuat bersama-sama rakan seperjuangannya yang tidak mendedahkan identiti dan kisah mereka kepada umum. Hasil daripada kajian terperinci yang dilakukan bagi mengesahkan kebenaran pengakuan Mat Siam itu, sebuah inisiatif telah dilakukan iaitu setiap individu yang ada berkait dengan Mat Kilau telah dipanggil, termasuklah sanak saudara, anak-anak murid, sahabat-sahabat seperjuangan, individu-individu tertentu dan sebagainya. Hal ini adalah kerana pengakuan mereka diperlukan bagi menambah bukti-bukti kukuh sebelum jawatan kuasa itu boleh membuat keputusan sama ada Mat Siam sememangnya Mat Kilau. Sahabat-sahabat seperjuangan Mat Kilau seperti Mat Saman bin Sulaiman atau Mat Kelantan dan Raja Ibrahim bin Tan Kecik dan atau Pakhim serta Maimunah binti Mat Saleh atau Maimunah yang mengenali Mat Kilau turut dipanggil juga. Hanya mereka saja yang masih ada bagi membuktikan pengakuan Mat Siam itu. Mereka diundang khas bagi membuat pengecaman terhadap Mat Siam di Pusat Pertanian Paya Besar, Batu 5, Jalan Gambang, Kuantan. Bayang-bayang kesedihan dan kepiluan tercalit di wajah apabila dikatakan bahawa 10 hari selepas pengisytiharan tersebut, iaitu pada 16 Ogos 1970, jam 6.45 pagi, Mat Kilau meninggal.